sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal ulama'i wasyuhada'i wassalihin syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan petang ini kita dapat berkumpul sama-sama untuk menyatakan kesungguhan kita dijemput menjadi tetamu Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan juga Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa kita. Moga kita tergolong di kalangan orang-orang yang dijemput Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Dan pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang diketuai oleh Cik Enggar Abdul Rani yang menganjurkan kursus kita pada petang ini, insya-Allah. Dan untuk siri ini kita akan bersama-sama menyelami ibadah umrah. Dan pada permulaan ini insya-Allah saya akan selitkan tentang SOP yang perlu difahami dan perlu diikuti. Dan insya-Allah saya pun dijadualkan pada bulan 12 ni, 15 bulan akan berangkat. Dan saya antara mutawif lah satu syarikat, itu syarikat Musim Al-Haramain. Dan kita didedahkan dengan SOP yang perlu difahami khususnya oleh para jemaah dan juga mutawif khususnya. Baik, sebelum kita nak bicara tentang ibadah umrah, kita akan mulakan dahulu dengan apa yang perlu kita faham tentang SOP baru sewaktu kita nak melaksanakan ibadah ini. Baik, yang pertama syarat-syarat yang telah diletakkan oleh pihak Arab Saudi. Dia meletakkan syarat seseorang yang nak menunaikan ibadah umrah ini mestilah umur 18 tahun ke atas. Tapi kita dapat pula satu maklumat apabila seseorang jemaah itu diuruskan dengan visa ziarah, maka tidak ada had umur. Kalau menggunakan visa ziarah tidak ada had umur. Dia ada dua visa. Satu visa umrah yang dikendalikan oleh muassasah, dan satu lagi visa ziarah. Cuma visa ziarah ini dia tidak sediakan dengan insurans. Kalau sekiranya berlaku apa-apa yang berkaitan dengan pandemik ni ataupun COVID ni, kalau kena kuarantin maka jemaah itu kena tanggung sendiri. Tapi ada syarikat yang mengambil inisiatif, dia ambil siap-siap insurans tu untuk jemaah. Jadi sebab tu ada syarikat yang mengenakan harga yang agak tinggi
tinggi pun tak tinggi mana dah, ikut dia punya paras yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelancongan untuk di cover dengan insurans ni. Kalau syarat visa umrah memang dah ada sekali insurans di situ, dan cuma visa umrah ni dia hadkan umur, dia hadkan umur 18 ke atas sehinggalah 65 tu sebagaimana yang kita dengar lah, tapi kalau guna visa ziarah dia tidak ada had umur. Baik, kemudian yang keduanya jenis vaksin yang dibenarkan oleh Arab Saudi ialah Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson ataupun AstraZeneca. Untuk Sinovac ataupun Sinovac, jemaah perlu ambil satu dos booster lagi daripada Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson ataupun AstraZeneca. Ni syarat, sebab Pfizer dengan AZ dia tempoh 6 bulan untuk satu dos yang kita ambil, tapi Sinovac dia bagi 3 bulan saja. So kalau yang dah tamat dah lepas 3 bulan dia ambil tu, dia kena ambil booster pula lah. Jadi kena pergi sendirilah. Tak tahu lah kalau syarikat tertentu yang sediakan, tapi biasanya kena pergi sendirilah. Kita kena walk in pergi mana-mana tempat yang boleh kita ambil booster ini. Setakat ni memang kementerian sediakanlah untuk kita ambil, bagi khususnya bagi orang yang telah dapat suntikan Sinovac dulu ni, mereka akan panggil balik. Baik, kemudian daftar jenis vaksin diambil dalam web Mukim ataupun disebut web ni yang Arab Saudi punya, dalam tempoh 72 jam sebelum waktu berlepas ke Arab Saudi. Ini juga atas syarikat masing-masing lah. Kalau syarikat yang saya join untuk program umrah ni, memang mereka akan sediakan, dan peringkat awal ni mereka akan tolong daftarkan untuk kita dalam tempoh 20 jam tu. Dia ambil maklumat kita, kemudian bukti kita dah ambil vaksin, kita kena print out daripada MySejahtera tu, hantar kepada syarikat, dan dia akan tolong uruskan 2 ataupun 3 hari sebelum kita berangkat. Jadi dapat tarikhkan dulu untuk kita nak berangkat, dia akan isi bagi pihak kita lah dalam ni. Kemudian yang seterusnya, salinan pengesahan vaksin dibawa untuk semakkan pihak berkuasa Arab Saudi. Yang ni kita kena bawa, nanti dia akan bagi dah sekali dengan sijin kita. Lepas tu pengesahan, kita pergi ambil pula test di klinik-klinik yang ada pengesahan yang kata kita ni negatif. Ada dokumen-dokumen 2-3 lagi dokumen yang kita bawa sewaktu kita masuk ke Arab Saudi. Biasanya dia akan cek lah, tapi pihak yang sahabat-sahabat kita yang pergi baru ni, dia lepas macam tu saja, dia tak cek sangat. Yang penting kena ada, jangan pula sekali sampai kat kita tak ada, dia hantar balik pula nanya kita. Kena ada ini semua. Baik, kemudian seterusnya, ini laman web itu yang dimaksudkan ni, yang tadi Mukim, laman web Mukim. Yang ni memang siapa-siapa nak pergi ke Mekah, dia wajib isilah, dan syarikat ada yang dia akan tolong buat kat kita. Yang ni juga hak yang di dalam tu, yang benda yang kita nak kena isi, dokumen-dokumen ataupun maklumat yang kita kena isi. Kemudian visa umrah dan visa pelancong dibenarkan buat umrah, dan umrah yang kita boleh buat ni, ada orang nak kata sekali saja. Sebenarnya dia boleh buat berkali-kali, tapi dengan syarat kita kena isi dalam kita punya web ataupun telefon tu, dia ada sistem, satu sistem yang disebut sistem Itmarna. Itmarna kita kena isi dalam tu, untuk dapatkan slot, tarikh dan jam berapa kita nak boleh masuk. Sebab tu siapa yang nak pergi umrah tahun ini, dia kena pandai guna telefon smartphone. Dia kena pandai guna smartphone. Dia tak boleh bawa hak telefon yang jenis 3 sekupang tu lah. Kalau dulu duk bagi kat mak-mak kita, tok orang kita yang nak pergi Mekah, ni habuan nak telefon saja dengan SMS. Tapi lah ni tak, dia kena beli telefon yang ada internet, yang boleh kita masuk ke dalam app itu. Maknanya kena cerdik lah, dan kena ada seorang satu. Kena ada seorang satu. Kalau 2 orang pergi, suami isteri, seorang satu kena ada. Sebab setiap kita daftar atas nama kita masing-masing.
Ini syarat lah. Mana nak kena select lah sikit. Kalau yang siapa tak biasa-biasa, kena biasa-biasakan. Okey, ini syarat bagi kita nak masuk. Macam kita lah nak masuk supermarket MySejahtera, tapi mereka tak MySejahtera. Itmarna tu ialah nak dapatkan permit untuk masuk ke masjid, sama ada nak buat umrah ataupun nak solat. Begitu juga nak pergi ke Masjidil Nabawi, kita nak ziarah kawasan Raudhah, dia kena isi dulu, kena dapatkan slot. Bila dia kata okey dan ada diluluskan, baru kita boleh masuk. Kalau situ tak diluluskan, tak isi, dia tengok sajalah, tak boleh masuk. Okey, kemudian pemegang visa pelancong perlu membuat sendiri tempahan slot ibadah umrah dan ziarah Raudhah melalui aplikasi Itmarna. Itulah kalau kata siapa-siapa yang pergi dengan visa pelancong. Tapi setakat ni bagi syarikat, tak tahulah syarikat masing-masing kita buka umum ni, tengok tanya pada syarikat, mereka ambil visa umrah ataupun visa ziarah. Tapi kalau dia ambil visa umrah, tanggungjawab mutawif, kena tolong para jemaah dia, dan mereka akan buat secara grouping kalau biasanya visa umrah. Sebab tu kebanyakan syarikat lain ni dia ambil visa ziarah, kerana masing-masing boleh buat sendiri. Lepas kali pertama kita pergi buat umrah secara grouping, dia akan tolong buat masa yang sama. Untuk umrah kali kedua dan ketiga, yang tu masing-masing kena isi sendiri kalau nak pergi buat sendiri-sendiri. Tapi kalau ada syarikat yang dia ambil umrah, visa umrah, dia kena pergi bawah maktab, bawah maktab-maktab yang diuruskan tu, mereka kena dapatkan secara grouping. Itu perbezaan dia sedikit lah cara pengurusan visa antara visa umrah dengan visa ziarah. Baik, kemudian yang ketiga, jadi hak yang slot yang kedua tadi, slot ibadah umrah ataupun Raudhah sama juga, kena app yang sama, Itmarna tu juga. Okey, kemudian jemaah perlu memiliki smartphone yang membolehkan jemaah memuat turun dan daftar di dalam aplikasi Tawakkalna. Tawakkal ni seumpama MySejahtera. Itmarna ni untuk kita nak dapatkan slot buat umrah, masuk masjid, sama ada Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Jadi ni kena buat perancangan lah kalau nak pergi masjid. Kalau dulu ikut nak pergi masjid, masuk je. Yang ni mula daripada saat ni dah ada SOP ni. Esok punya program kita nak pergi ke masjid, kita dah kena siap dah malam ni, check in untuk dapatkan tempat kita nak masuk. Jadi kena isi, maknanya dia memang aktif lah. Sebab tu kita kena sediakan sedikit lah duit yang lebih untuk kita nak masukkan, beli SIM card yang ada internet dan telefon smartphone yang boleh kita gunakan. Jadi kena faham bahasa Arab ataupun bahasa Inggeris. Kalau yang tak faham kedua-duanya itu, kena minta tolong. Kena minta tolong siapa-siapa anak-anak ke yang pergi sekali ni. Baik, kemudian kedua-duanya hanya boleh daftar sewaktu berada di Arab Saudi dan mesti menggunakan SIM card Arab Saudi. Kalau kita pakai hak yang ni tak boleh lah. Dia kena pergi sana dulu, beli SIM card, baru kita boleh aktifkan. Sebab tu lah ni kebanyakan pengurus pengendali umrah, mereka mengambil inisiatif pergi ke Madinah terlebih dahulu. Yang pergi Mekah ada juga, tapi pergi Mekah mereka masuk melalui, ada juga setengah syarikat dia masuk ke Jeddah, kemudian mereka pergi ke Tan'im, ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka pergi ke pergi niat di Qannul Manazil, pergi ke Taif. Mereka pergi ke Taif, patah balik, sebab mereka nak bagi sempat daftar. Sebab kalau sampai-sampai kita tak sempat daftar dan berniat ihram dah, takut dia tak dapat slot hari itu. Jadi tak dapat slot hari itu, kita kena duduk dalam ihram yang agak lama, nak dapat esok pula. So sebab itu tak mau jadi ada kesan-kesan ataupun berlakunya delay yang macam tu untuk tak dapat slot. Biasanya pengendali umrah mereka akan bawa pergi masuk Madinah terlebih dahulu untuk mudah. Sebab di Madinah kita ada 5 hari, ada syarikat yang buat 3 hari, 4 hari. Biasanya di sana bila kita dah aktifkan kad apa semua, jadi kita boleh rancang lah untuk kita nak masuk dari Madinah nak pergi ke Mekah, jam berapa kita dijangka sampai ke Mekah untuk kita buat umrah. Jadi maknanya kena aktif lah di Mekah nanti ni. Jadi mutawif kena ambil faham
dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan ini. Dia bukan hanya pada ibadah saja, ni kerja mutayyib dia bertambah pula lah ni tuan-tuan. Kalau jemaah tak dapat, jenuh lah. Jadi dia kena pastikan semua selaras untuk dapat masuk sekali, khususnya umrah yang pertama. Kalau umrah yang kedua masing-masing boleh buat sendiri dah. Jadi yang tu dia kena bantu juga untuk nak membantu memudahkan. Baik, ini contoh laman dalam apa kita punya telefon lah. Tawakkalna, dan yang di bawah ni i'tamarna disebut tu. Okey, hak bawah ni untuk dapatkan permit, kita tengok kat situ. Permit untuk umrah, yang ni untuk sembahyang di masjid, yang ni untuk di Masjid Nabawi masuk Raudhah lelaki, yang ni untuk masuk Raudhah bagi orang perempuan. Yang ni untuk visit masuk kita ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak lalu depan tu pun kena ada permit juga, sebab depa nak pastikan tak terlalu ramai masuk dalam kawasan-kawasan tersebut. Yang ni berkenaan dengan macam Masjahtera jugalah, yang kita perlu isi tempat tang mana apa semua ni. Okey. Okey, yang ni Tawakkalna, cara kita nak install ni, kalau kita masuk dalam kita punya tu lah Google Play ataupun dalam yang kalau kata Apple ni apa dia? Apple ni lupa dah. App Store. App Store. Kita daftarkan, kita installkan yang ni dulu. Sampai di Mekah ataupun di Madinah, pergi beli SIM card tu. Cantiknya kita beli hak 100 tu lah. Hak 100 sambil telefon pun boleh, dia ada internet sekali. Itu harga yang biasalah. Untuk 100 itu biasanya memang boleh guna dalam tempoh 10 hari. InsyaAllah. Kalau macam saya mutawi ni lebih sikit lah, selalu guna telefon. Kalau orang biasa ni dalam 100 itu memang dia boleh guna internet apa semua sekali. Memang sesuai lah. Ini dia punya aplikasi dia, app dia, iaitu Tawakkalna. Kita guna daftar kat sini. Kemudian ini i'tamarna. Yang ni yang juga kita installkan. Dia punya ejaan tu i'tamarna. Dia sebut i'tamarna. Baik. Ni dua app yang wajib ada semasa kita melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah ni tuan-tuan. Okey, baik. Kemudian jemaah perlu membuat ujian PCR dalam tempoh 72 jam sebelum waktu berlepas ke Arab Saudi dengan memiliki keputusan negatif. Lah ni tolong jaga kesihatan. Jangan pergi keluar mana-mana, merayak mana, takut nak pergi esok ni positif pula. Positif, pakai burn dah duit tu tuan-tuan. Jadi duduk rumah diam-diam sehinggalah kita boleh pergi umrah. InsyaAllah mudah-mudahan lah kan. Kita doa-doa lah sebab musim wanabat kunuri kenara ni, ataupun tuan-tuan lah ni banyak varian baru pula ni. Orang yang dah kena vaksin pun kena juga positif COVID. So maknanya kena hati-hati dan jaga SOP. Jaga SOP. Duduk jauh-jauh, jangan duduk dekat-dekat ni. Nampak duduk dekat-dekat ni, sekejap lagi sembahyang duduk jauh-jauh pula. Masa duduk biasa sembang dekat-dekat. Ini kita ni jaga penjarakan tuan-tuan. Kemudian yang kedua, kertas keputusan perlu dibawa untuk semakkan pihak berkuasa Arab Saudi. Ni kena pergi cek klinik-klinik, dapatkan pengesahan bahawasanya kita negatif. Ni kena bawa surat ni. Baik, kemudian tiada kuarantin sewaktu tiba di Arab Saudi. Ini berita baik, memang tak ada kuarantin. Sebab apa? Mereka dah pastikan sebelum nak pergi ni kita negatif apa semua ni. Jadi masuk tu kira masuk terus ya. Jadi alhamdulillah setakat ni Arab Saudi pun dah tak macam dulu. Sahabat-sahabat kita yang dah pergi sana bagi tahu waktu sampai di airport pun dah baru, dia berwajah baru. Kemudian kita sampai pun mereka mengalu-alukan sangat, tak tunggu lama nak kena beratok macam dulu nak cop pasport apa semua. Mereka bagi segera cepat untuk beredar dari kawasan lapangan terbang tu. Jadi tak ada kuarantin di Saudi. Kemudian tengok pula lah ke mana kita. Kalau kita turun dari di Jeddah, mungkin nak pergi ke Madinah dulu, makan masa 4-5 jam pula. Kemudian ada pun orang nak pergi Mekah, pastikan dia dah niat ihram. Dan kalau tak niat ihram lagi, ada syarikat mereka akan bawa macam saya sebut tadi, pergi Taif dulu. Mereka akan pergi niat di sana.
Sebab ada tempoh masa mereka nak isi telefon, nak beli telefon, apa semua tu mereka ambil cara macam tu. Itu setengah syarikat lah tengok pada kebijaksanaan pengurusan syarikat tu. Baik, kemudian seterusnya, pelanggaran SOP di kawasan awam akan disaman oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Ni kalau kena saman 10,000. Jadi lebih baik jaga elok, jangan sampai kena saman. Mereka ni tak ada excuse dah, tangkap je, saman terus. Jadi hati-hati, saman ni ditanggung oleh individu, bukan syarikat. Syarikat tak tanggung ni, tuan-tuan kena tanggung sendiri. Okey, kemudian seterusnya, setiap bilik maksimumnya 2 orang sahaja. Tapi ada bilik yang besar dan keluarga yang sama, mungkin dipakai bagi 4 orang. Dia tengok kepada setengah-setengah syarikat dia patoklah. Kalau biasanya hotel-hotel yang besar, macam hotel di bawah jam besar tu, memang bilik dia besar-besar, mereka akan ambil yang biasa buah 6, bahkan buah 4 saja. Jadi itu tengok kepada keluasan bilik. Kemudian hak jemaah tu pi atas dasar keluarga ataupun tidak, ini akan uruskan. Baik, kemudian kapasiti bas 50% sahaja atau 20 orang satu kumpulan. Itu yang disyaratkan oleh Saudi. Tapi dia berubah, dia punya syarat ni berubah-ubah, tuan-tuan. Ini saya ambil ni yang sebulan yang lalu. Tapi hak yang terbaru ni wallahu alam, tengok lagi macam mana dia punya perkembangan. Sebab lah ni Saudi pun ada pula kes-kes baru, takut dia perketat balik. Dulu nampak dia agak longgar sikit dah. Bila dah ada kes-kes baru ni pula, dah ada pula jemaah yang bawa. Jadi kita takut dia perketat balik. Jadi kita doalah moga diberikan kemudahan. Okey, kemudian tempahan bilik dan kenderaan secara dalam sistem. Jika jemaah membuat pembatalan pakej setelah tempahan dibuat, bayaran refund tidak akan diperolehi. Tiada perubahan dibenarkan apabila tiba di Arab Saudi. Yang ni kita kena ikut betul-betul jadual yang telah ditetapkan lah. Sebab mereka pun takut kalau sekiranya kena COVID lepas tu tarik balik, itu jadi masalah. So maknanya dari segi pengurusan, memang mereka kena betul-betul atur dengan cara yang tertib dan betul, supaya tidak kerugian, tidak berlaku kerugian sewaktu kita berada di Arab Saudi tu. Baik, kemudian seterusnya, tarikh umrah tidak terjamin pada hari pertama. Jadi yang waktu kita isi iktamar benar tu tadi, jadi kita letak siap-siap lah. Jangan tuan-tuan isi tu kita tak boleh nak pasti. Tapi insya-Allah cuba kena tengok tu sebelum kita nak buat. Bukan kata satgi nak buat hari ni ataupun 2 jam tu mau isi. Dia kena sehari sebelum. Dia kena ada perancangan dah. Sehari sebelum kita kena isi awal. Kalau kita isi orang kata apa tergedik-gedik nak pi, yang tu mungkin tak ada jaminan pada hari tu. Dia kena isi awal. Baik, kemudian umrah dan ziarah raudhah hanya sekali. Tertakluk kepada kekosongan di dalam sistem tempahan. Sistem tempahan tu, kalau bulan 12 ni cabaran sikit lah. Kalau kawan-kawan pergi bulan 11 itu kosong lagi, tuan-tuan. Boleh tengok berlari-lari lagi dalam masjid tu. Dekat kawasan Mataf tu pun lengang sangat. Seronok waktu mereka pergi baru ni. Jadi hak bulan 12 nak pergi ni, ni cabaran sikit sebab ramai dah tertumpu bulan 12. Harga pun agak mahal sikit bulan 12 kerana ramai. Pack tu dah jemaah dah semakin ramai masuk. So mungkin bila ramai ni macam-macam lah akan berlaku. Jadi hak yang kita sebut ni mungkin dah berubah dah sikit sebanyak. Tak boleh nak pegang satu yang sebab tu bila berurusan dengan Saudi ni, tuan-tuan, kita tak boleh nak pegang satu yang tengok apa yang dia bagi dari semasa ke semasa. Sebab tu bagi syarikat kami, boleh dikatakan dia akan update seminggu sekali apa yang berlaku, apa yang perlu dibuat persiapan bagi orang yang nak pergi ke dekat ni, apa yang perlu lagi. Baik, kemudian seterusnya, tempahan slot untuk umrah kedua hanya diluruskan selepas 14 hari dari tarikh umrah pertama. Tapi yang ni hak lama lah. Yang mereka pengalaman yang nak pergi ni, boleh lepas habis umrah tu nak pergi pula. Tengok pada kekosongan, kita tengok pada kekosongan tu, buka app tu balik. Kalau dah buat saat ni, hari ni dah buat dah, malam cadang nak pergi malam lagi pula, buka app tu, daftar siap-siap. Sebelum kita pergi niat di Tan'im, yang lagi kita buat jangkaan pukul berapa kita nak pergi, tengah malam ke esok pagi ke, kita kena petang ni kena buat siap-siap dah.
tengok kekosongan, baru kita pergi buat perancangan nak pergi ke Tan'im ke apakah. Tapi kalau ikut tu dia kata 14 hari itu hak lama punya prosedur. Tapi hak tengok yang terbaru ni dia dah boleh kita percepatkan berdasarkan kepada kekosongan. Sebab tu dia tulis tu tertakluk kepada kekosongan. Baik, ibadah umrah dan ziarah raudah perlu ada permit diuruskan oleh agensi umrah bagi visa umrah sahaja. Yang saya sebut tadi, bagi visa umrah memang syarikat yang akan uruskan melalui agensi di Mekah sana. Okey, permit perlu dibuat dia dari Malaysia sewaktu permohonan visa umrah. Ini untuk visa umrah. Sebab tu kebanyakan syarikat dia tak ambil visa umrah sebab rumit sangat, nak macam-macam lah nak kena buat tu. Jadi kalau kita pergi visa ziarah ni, yang ni kena jemaah yang kena alert sama kan? Kalau mutawif terlupa, jemaah kena tolong ingat. Sebab takut tak isi, dia kena isi dulu app ni, baru kita buat apa-apa tindakan. Nak pastikan ada kekosongan ataupun tidak, jangkaan jam ke berapa yang kita nak masuk dan sebagainya. Yang ni nak kena alert masing-masing lah kan? Tuan-tuan tanya balik syarikat yang ambil visa apa. Kalau dia ambil visa umrah, selamat, mereka tolong buat. Tapi kalau dia ambil visa ziarah, yang ni masing-masing kena alert sebab kita kena isi sendiri. Kena isi sendiri. Baik, kemudian seterusnya tiba di Arab Saudi, jemaah perlu sahkan slot ibadah umrah dan ziarah raudah selewat-lewatnya 24 jam sebelum slot itu diberikan. Sehari sebelum. Jadi hari kita sampai Madinah tu, kita kena isi dululah. Kita kena isi dulu sama ada kita boleh sampai ataupun tidak. Maksudnya kita boleh masuk ke tidak. Maknanya kita kena tengok, kena sampai tu kena pergi kedai telefon dulu lah maksudnya. Sampai-sampai tu mereka bagi hotel, mutawif akan tolong cari kedai telefon ataupun memang mereka panggil lah guru tolong jual ni, jual kad tu kat kita untuk tolong aktifkan. Jadi lepas aktifkan tu kita tengok dulu, lepas daftar apa semua, tengok waktu bila kita boleh masuk masjid. Ini yang terbaru. Jadi kena masing-masing alert lah, jangan tinggal kawan-kawan. Jadi bila dah buat ni, pakat masing-masing tolong satu sama lain. Baik. Okey, selepas slot disahkan tidak boleh dipindah ataupun dibatalkan. Ini app tu lah. Tapi kalau ada kemudahan tu, kita tengok app ni kadang-kadang dia pun upgrade juga. Okey, solat 5 waktu dalam Masjidil Haram perlu permit. Jemaah kena mohon sendiri dalam app Itmana selewat-lewatnya sehari sebelum solat dan tertakluk kepada kekosongan juga. Baik, kemudian solat 5 waktu di Masjid Nabawi tidak perlu permit, hanya perlu imbas tawakan sahaja. Di Masjid Nabawi tak apa, dia mudah sikit. Kalau di Mekah dia kena ada permit. Sebab Mekah ni ramai banding dengan Masjid Nabawi yang insya-Allah dia ada keluasan lah. Cuma kena isilah tawakan apa semua ni. Cuma kawan-kawan duk pergi baru ni dia kata tak tengok sangat pun. Tak tengok sangat pun, selamatlah. Tapi kita kena buat persiapan juga. Mana nak pergi tahu, kot kena angin dia tak apa nak bagui, kena kat kita, dia tengok pula. Okey. Baik, kemudian seterusnya ziarah Madinah dibenarkan tetapi tertakluk kepada keadaan semasa di tempat lawatan dan pihak berkuasa Arab Saudi. Biasanya syarikat pun akan buat jadual lah waktu untuk kita ziarah mana-mana. Dan kalau ada setengah tu dia ziarah hanya di atas bas saja, tak boleh turun. Dia tengok pada tempat tu lah. Kalau ramai sangat dia tak boleh turun, duduk atas bas saja. Kita tengok tahun ni, tengok tahun tu. Dan baru ni Masjid Quba dia pun boleh turun sebab tak ramai. Masjid Quba tu boleh turun. Turun sembahyang lah macam biasa lah kan, sampai dia bersapi. Baik, kemudian tawaf wada' masih belum dibenarkan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Tapi tawaf wada' ni tuan-tuan, kita boleh buat, tapi kita kena pakai pakaian ihram. Kena isi untuk slot umrah. Tak buat umrah pun, tapi kita kena masuk. Cuma 2 hari lepas ada sahabat-sahabat kita yang di Mekah update apa yang terbaru berlaku. Dibenarkan untuk melakukan tawaf sunat, tapi di tingkat 1. Tingkat 1. Hak yang nak buat umrah, hak kat bawah dekat Kaabah tu. Nak buat tawaf sunat kena naik tingkat 1. Jauh sikit lah, 520 meter sekali satu pusingan. Kena. Jadi apa status tawaf wada' sekarang ni? Status tawaf wada' ni wajib juga. Sama ada kita nak buat cara yang agak
dekat, cepat, tapi kena pakai ihram. Bukanlah niat ihram, pakai pakaian ihram. Sebab syarat nak masuk ke mataf itu, ke tempat tawaf tu, kena berpakaian ihram. Sebab mereka nak bezakan orang yang nak masuk kawasan solat biasa dengan orang yang nak masuk kawasan untuk bertawaf. Jadi pakailah pakaian ihram tu, dan daftarlah apa nama itmana tu. Kalau kata esok nak balik ke Eropah ataupun nak keluar pergi Taif ke, jadi kita ambil lah slot daftar umrah. Tapi jangan niat umrah lah. Kalau niat umrah jadi umrah lah. Jadi jangan niat, cuma kita pakai saja. Cuma kita ambil slot untuk masuk kawasan masjid, kawasan mataf untuk kita tawaf. Ini bukan dikira sebagai tipu, tapi kemudahan untuk kita. Sebab bila kita masuk tu jadi cepat. Tak ada orang ni dia masuk dalam 15 minit, 20 minit dah selesai dah untuk 7 pusingan tawaf kita tu. Berbanding dengan kita naik ke atas tu, 520 meter, hampir dekat 45 minit sejam juga lah kalau orang jalan lambat lah. Dan hak yang setakat ni, sampai ke hari ni, skuter ke apakah boleh digunakan, tapi mereka guna level yang sama, cuma tingkat atas sikit. Kalau tu di bawah tu tempat tawaf biasa, mereka di atas ni, untuk guna skuter tu masih lagi boleh digunakan dengan harga yang sama lagi, mengikut apa yang disebutkan. Jadi kalau siapa yang nak yang tak mampu nak berjalan, boleh gunakan khidmat skuter ataupun tolak kursi roda tapi di atas. Itu boleh turun bawah kan. Tapi tengok sebab tu dia berubah. Rasa ni dia berubah, tengok situasi semasa. Baik. Kemudian seterusnya, ini cerita nak balik Malaysia pula. Tadi kita cerita di Mekah, di Madinah.